Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah kepada hadis yang ke-313 bab yang ke-46, hampare tempat tidur Rasulullah. Hampare tempat tidur Rasulullah. Jadi Rasulullah ni time dia tidur ada hampare. Dan ada riwayat Rasulullah tidur atas pelepah tamar. Hampare dia tu macam-macam lah. Ada kadang-kadang Rasulullah tidur biasa sahaja. Ada hampare. Maka hampare Rasulullah ni lagu mana? Maka tidur ni Rasulullah ni mudah sangat tidur. Tidur dengan gapo-gapo pun boleh tidur belakang. Tetapi sunat bagi kita tak nak tidur kita hampar ke sesuatu. Sunat kita hampar ke sesuatu dan tidur. Kerana Rasulullah ni dia ada hampare dia, tempat tidur dia. Hampare tidur Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali pula. Ketika malam pengantin dia, orang Arab ni rumah dia ni, lantai dia ni dibuat daripada tanah. Lagu mana Sayyidina Ali Sayyidina Ali ambil kayu cocok-cocok lantai rumah dia ni sehingga jadi lembut. Tanah tu jadi lembut. Maka dihampai sehelai kain sahaja. Maka tidur atas pasir. Maka lembutlah jadi pasir tu. Maka dihampa tikar. Dihampa tempat tidur kain sahaja. Maka jadi lembut. Jadi tidur sahabat-sahabat dengan Nabi tidur biasa sahaja. Kerana apa? Kerana takut. Kerana kalau kita. Ni dalam hadis depan ni dia akan ada sebut. Rasulullah pernah tegur seorang isteri dia. Kerana apa? Kerana lipat tempat tidur dia lebih tebal, maka dia rasa sedap tidur. Apabila sedap tidur, maka dia kata tidur dia tu menghalang dia daripada untuk bangun tahajud. Tu benda yang sedikit sahaja boleh menghalang kita dari melakukan taat. Macam mana kau kita tidur dengan lembek, tidur dengan gini, tidur dengan kemewahan. Maka Rasulullah nak ajar kepada umat dia, tidur mewah sikit pun dah menghalang kita daripada bangun tahajud. Jadi kita rasa apa? Kita rasa berat sangat nak bangun tahajud kerana tidur kita terlalu dan sangat-sangat selesa. Maka menyebabkan kita payah nak bangun tahajud kerana tidur selesa sangat kita nak tinggal lagu mana. Tapi kalau tidur simple, mudah sangat, maka mudah untuk kita bangun tahajud. An Aisyah qala innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi yanamu alaihi min adamin hashwuhu lifun. Katanya Sayyidina Aisyah adalah hampare firash, hampare Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidur di atasnya diperbuat daripada kulit binatang. Kulit binatang yang mana disumbak di dalamnya dengan sabuk. Sabuknya tak ada lah tempat kita nya. Tempat tanah harak tak ada lah sabuknya nya. Pas sabuk ke apa? Sabuk kelapa sawit. Sabuk kelapa sawit.
mangga-mangga dia katuk hacu-hacu, maka dia sumbat di dalam kulit, maka tempat itulah Rasulullah tidur. Rasa kalau tempat tu pok kita tak tidur, rasa kerah sangat. Kulit setara mana sangat tak lembut serupa kain. Tetapi Rasulullah tidur atas hamparan yang diperbuat daripada kulit. Kulit setara mana sangat, tentulah kerah dan rasa tak selesa. Tetapi itulah tempat hamparan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur. Nak kata mudah sangatlah Rasulullah tidur ni. Maka tidur kita ni niat supaya kita apabila kita tidur, kita bangun dalam keadaan segar, boleh menunaikan taat pula. Lagu tu. Maka tidur saat ni, kalau kita tidur niat untuk membantu dalam ibadat kita, maka tidur kita mendapat pahala. Kerana tidur ni asal hukumnya harus. Tetapi apabila benda harus membawa kepada benda sunat, maka jadi sunat juga. Al-wasail hukmul maqasid. Jalan-jalan adalah hukum tujuan. Okey, tujuan nak apa dia? Saya tidur ni supaya saya segar dan saya dapat menunaikan ibadat dengan cergah. Saya tidur ni apa? Supaya saya boleh bangun tahajud. Sehingga ada ibadat tidur, iaitu ibadat qailulah dipanggil. Ibadat qailulatun. Qailulah iaitu tidur sebentar sebelum daripada zuhur. Ada riwayat kata selepas daripada zuhur. Yang penting dua itulah masa, sebelum zuhur ataupun selepas pada zuhur. Tidur untuk membantu kita supaya bangun tahajud. Maka bagi orang yang bangun tahajud, sunat bagi dia tidur. Asalnya tidur ini harus. Tetapi tidur ni jadi sunat kerana nak membantu kita bangun tahajud pada waktu malam. Haddatsana Ja'far bin Muhammad an abihi qala su'ilat Aisyatu ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitika qalat min adamin hashfuhu lif. Ditanya Sayyidina Aisyah, apakah lembek ataupun hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam rumahmu? Orang tanya, lagu mana tempat tidur Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah kata diperbuat daripada kulit dan diisi dengan sabuk-sabuk. Sabuk-sabuk ni kalau kita kat Allah, sabuk ni bukan macam kabu. Kabu ni lembut, dalam kulit ni kerah, sabuk pada pula. Wa su'ilat Hafsatu ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitika qalat mishan nasnihi saniyataini fayanamu alaihi falamma kana zata lailatin qultu law sannaitahu arba'a saniyatin lakana awta'a lahu fasannainahu lahu bi arba'i sanayat falamma asbaha qala ma farashtum li lailah qalat qulna huwa firashuka illa anna sannainahu bi arba'i saniyatin qulna huwa awta'u laka qala rudduhu li halatihi al-ula fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salatiyal lailah. Daripada Hafsah, ditanya Hafsah bin Umar Al-Khattab ni, anak kepada Sayyidina Umar, nama Hafsah. Ada seorang nama Hafsah juga rasa, anak kepada Sayyidina Ali, nama Hafsah juga ada seorang yang berkahwin dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada berkahwin dengan anak Sayyidina Ali, yang bukan daripada Sayyidina Fatimah lah. Nama Hafsah nama. Hak ni Hafsah anak Sayyidina Umar. Maka ditanya, apakah hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahmu? Di sana rumah Sayyidina Aisyah. Ni ditanya pula kepada isteri kedua Rasulullah, Sayyidina Hafsah. Lagu mana gak hamparan tidur Rasulullah di rumahmu? Maka dia kata, satu hamparan, satu kain yang kami mishan ni panggil. Kain daripada bulu. Kami lipat dua. Kalau kita macam totu lalu ni, cuma totu tu tebal sangat. Kain dia lipat dua kain, patu hapa tempat Rasulullah. Fayanamu alaihi, maka Rasulullah tidur atas kain itulah, kain yang dilipat dua sahaja. Maka pada satu malam, maka aku berkata,
kalau aku lipat-lipat ke lebih selesa Rasulullah. Maka aku pun lipatlah kain saat ni hok biasa Rasulullah tidur dengan dua lapis. Rasulullah biasa tidur kain dia lipat dua lapis. Tiba-tiba satu malam katanya Hafsah, aku lipat jadi pak supaya lebih selesa lah Rasulullah tidur lebih tebal lah sedikit. Maka apabila sampai waktu subuh, maka Rasulullah tanya kepada Sayyidina Hafsah, dia kata, apa yang kamu hampakan kepada aku malam tadi? Maka katanya Sayyidina Hafsah, aku hafal lembekmu lah. Maknanya tempat tidur hamparanmu lah ya Rasulullah. Cuma biasa aku lipat dua, tetapi hari itu malam tadi aku lipat jadi 4. Kerana aku rasa itu lebih selesa kepadamu ya Rasulullah. Maka katanya Rasulullah kembali ke keadaan dia seperti biasa. Yakni lipat dua sudahlah. Tak usah lipat 4 lah. Kerana apa? Kerana keenakan dia. Selesanya aku tak semalam telah menghalang aku daripada sembahyang malam. Tu benda yang sedikit sangat Rasulullah rasa terkesan dah. Rasulullah terasa terkesan nak ajak umat ni. Rasulullah nak mengajak umat kata, tabiat manusia apabila boleh benda sedap dia akan lalai dengan kesedapan tu. Sebab itulah Rasulullah tidak bimbang kepada sahabat-sahabat dia kalau miskin. Rasulullah tidak bimbang kepada sahabat-sahabat dia kerana miskin. Sebab itulah Rasulullah ketika sahabat-sahabat dia duduk dengan Rasulullah hidup dia miskin. Kerana apa? Seorang itu miskin dia akan kuat agama dia. Agama dia semakin kuat. Tapi Rasulullah bimbang, Rasulullah pernah sebut kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, aku tidak bimbang kemiskinan kepada kamu. Kerana aku yakin semakin miskin, semakin susah hidup kamu, semakin kuat agama kamu. Tetapi aku bimbang apabila dunia dibentangkan kepada kamu seluas-luasnya. Iaitu selepas daripada Rasulullah wafat. Lepas pada Rasulullah wafat, semua sahabat-sahabat, Abu Hurairah apa semua sahabat-sahabat yang jadi ahlu sufah apa semua, Sayyidina Bilal apa semua, orang yang susah, maka dilantik menjadi gubernur, jadi ketua-ketua orang. Maka Rasulullah bimbang apabila dunia dibentangkan kepada kamu, maka kamu berlomba-lomba. Ini Rasulullah bimbang kepada sahabat. Macam manakah kita hidup pada hari ini? Hidup dengan penuh dengan dunia. Kepada sahabat pun kepada sahabat Nabi pun Nabi sendiri pun bimbang, padahal sahabat tu iman dia kuat. Apabila dunia dibentang maka kamu berlomba-lomba mengenai dunia, maka dunia menghancurkan kamu sebagaimana dunia pernah menghancurkan kaum sebelum daripada kamu. Orang dulu hancur kerana berlomba-lomba cari dunia. Berarti kalau orang mencari dunia, mencari kemodenan, mencari kemajuan, maka dia akan hancur dikemuncuk kepada kemodenan. Sebab itulah setengah orang berkata, siapa dia satu bangsa yang mencari kemodenan, kehebatan, maka dia akan hancur dikemuncuk kemodenan dia. Kerana banyak bangsa-bangsa dulu hancur dikemuncuk kemodenan dia, maka dia hancur kerana lupa kepada Allah Ta'ala. Hancur tak hancur sehingga Allah Ta'ala hancur ke kaum dia, sehingga kita rasa orang dulu ni seperti orang dulu dalam gua. Tak ada kemajuan langsung kerana Tuhan tidak tinggal ke sebagai kesan. Adalah Allah Ta'ala tinggal kaum-kaum dulu kesan-kesan teknologi dia. Tetapi sehingga ke manusia tu fikir orang zaman dulu ni tak ada kemajuan langsung. Sedangkan orang dulu dah moden dah hebat dah, tetapi dihancurkan Allah sehingga tidak ada kesan sedikit pun. Tengok kita baca kalau Taman Atlantis gapo dia taman tergantung Babylon apa semua. Dulu di kajian-kajian di batu-batu diukirkan, gambar helikopter pun ada, bateri pun ada. Jadi orang dulu ni mencapai teknologi tinggi sangat. Tetapi apabila lupa Allah Ta'ala hancurkan dia. Itu dunia Maka Nabi kata selesa ketika tidur juga boleh mengganggu dalam taat kepada Allah Ta'ala. Tu. Bab yang ke-47, tawaduk Rasulullah. Tawaduk Rasulullah. Apa maksud tawaduk? Tawaduk ini ialah tidak merasa kelebihan. Tidak merasa kita ni lebih berbanding dengan orang lain. Bukan merendah diri. Merendah diri ini sebenarnya adalah takabur. At-tawadhu ainut takabburi. Merendah diri adalah sebenarnya adalah takabur. Kerana apa kita merendah diri? Kerana kita rasa kita lebih. Kita pun merendahkan diri kita. Maka kita merendah diri itu menunjukkan kita tu ada kelebihan.
maka sebenarnya merendah diri itu adalah takabur. Nah, katanya ulama. Lepas tu apakah maksud tawaduk sebenarnya? Tawaduk adalah tidak merasai apa-apa kelebihan pada diri. Tidak merasai apa-apa kelebihan pada diri kita, sekalipun kita memang lebih berbanding dengan orang lain, tetapi semua itu adalah pemberian daripada Allah yang perlu kita bersyukur, bukan kita tunjuk-tunjuk dan kita sombongkan. Tidak salah kita mengaji sampai pandai. Tidak salah kita jadi seorang pelajar yang pintar. Tak salah kita jadi orang yang hebat. Tak salah. Tetapi jangan merasai diri kita itu lebih. Itu adalah pemberian daripada Allah yang wajib kita bersyukur sebagai seorang hamba. Kerana kita sama sahaja dengan orang biasa. Sama sahaja dengan sesiapa pun. Cuma Allah Ta'ala lebihkan kita dari sudut ilmu, dari sudut takwa, dari sudut kebaikan. Ada orang tu macam-macam. Maka semua itu bukan untuk ditunjuk-tunjuk, tetapi untuk disyukuri. Terima kasih kepada Allah kerana buat kita tu jadi orang alim, buat kita jadi orang hebat, buat orang kamu. Bukan untuk rasa. Tu sebenarnya tawaduk. Bukan merendah diri. Merendah diri itu merasai kita lebih. Maka kita pun cuba merendahkan diri. Maka merendahkan diri itu adalah takabur sebenarnya. Maka tawaduk ini tidak merasai lebih. Adakah ni sifat mahmudah? Hati yang macam ni, hati yang baik dia panggil. Rasulullah sifat tawaduk Rasulullah. Semua kelebihan ada pada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah pun ada sifat tawaduk, tidak merasai kelebihan. Masya Allah. Kita tu hari pandai sikit rasa takabur dah. Kalau kita tawaduk dengan ilmu kita, tak sama dengan Rasulullah tawaduk dengan ilmu dia. Kerana ilmu Rasulullah lebih berbanding dengan kita. Maka kalau dia tawaduk, dia tidak merasai apa-apa bagi dia, dia lebih hebat lagi berbanding dengan kita. Kita siapa dia kah? Ada makam di sisi Tuhan? Tak ada pun. Rasulullah Isra' dan Mi'raj, tubuh dia pernah naik ke langit satu, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Pernah kepada Muntaha, Sidratul Muntaha, kepada Arsyur Rahman, naik belaka. Tetapi masih lagi tawaduk, tidak merasai apa-apa kelebihan. Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku penghulu segala anak Adam, ketua segala manusia, tetapi aku tidak pernah rasa bangga. Fala fakhra. Kita ni pandai sikit dah rasa sombong dah, rasa takabur dah, rasa haibah dah, rasa tak boleh, rasa tak boleh orang nak tegur, tak boleh orang nak kritik, tak boleh nak orang apa-apa. Sebab kita dah rasa terlalu pandai dah. Berbanding dengan ilmu Nabi, tentulah ilmu Nabi lebih lagi. Tetapi Nabi tawaduk. Jadi kita belajar daripada Nabi kita, lagu mana kita nak hilangkan perasaan lebih pada diri kita. Lagu mana? Ingat Allah Ta'ala, lupakan diri kita. Ingat semua ini adalah pemberian Allah yang perlu kita bersyukur sahaja, tak perlu tunjuk-tunjuk. Adakah kita kena tunjuk baru kita jadi orang pak bijak? Seorang tu nak menunjukkan dia tu pandai, dia kena menunjuk baru jadi pandai. Dah. Orang tu tawaduk pun dia akan tetap jadi pandai. Tidak bertambah ilmu kita dengan sebab kita menunjuk-nunjuk, tidak bertambah kehebatan kita dengan sebab kita menunjuk-nunjuk. Ni sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setara Nabi tawaduk, malu kita kepada Nabi. Nabi ni lebih, ilmu dia lebih. Semua dah lebih boleh kata dia. Tiba-tiba dia pun tawaduk juga. An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atra'atin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Daripada Umar bin Khattab berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu memuja aku, katanya Nabi. Jangan kamu puja aku sebagaimana telah memuja kaum Nasrani akan Ibnu Maryam, yakni Isa Ibnu Maryam. Katalah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba sahaja. Maka kamu katalah, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya sahaja. Maka dalam hadis ni tidak melarang. Mungkin ada orang buat hujah kata jangan kita baca qasidah kepada Nabi, jangan kita puji kepada Nabi, sebab Nabi larang jangan kita puji-puji dia sebagaimana Nasrani puji Isa bin Maryam. Nabi sebut Nasrani puja Isa ibnu Maryam. Kita tahu kada sejarah Nasrani ini Kristian macam mana dia puja Isa ibnu Maryam. Dia bukan puji, dia bukan puja sebenarnya, dia menyembah. Dia mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka pernahkah kita orang Islam sekarang menyatakan Nabi Muhammad itu Tuhan? Nabi Muhammad gini. Maka Kristian memuja Nabi Siti Maryam, Nabi Isa ini menyatakan dia Tuhan.
Maka kita duk puji selawat kepada Nabi, duk baca qasidah, tak pernah kita kata Nabi Muhammad itu Tuhan. Maka hadis ini melarang kita apa dia? Menyatakan jangan kamu kata aku ni Tuhan Nabi Muhammad. Hak selain daripada tu aku tak pernah larang. Bahkan Rasulullah pernah mendengar sahabat-sahabat dia memuji Rasulullah. Yang macam-macam puji ialah engkau gini seperti cahaya, engkau lah gini ketika kamu lahir keluar cahaya, aku berada di dalam cahaya itu. Macam-macam puji kamu diciptakan sempurna seperti kamu dicipta, seperti yang kamu ingini. Muna hidung lagu mana. Maka hak itu Sayyidina Hasan bin Sabit. Macam-macam pujian sahabat di hadapan Rasulullah. Tetapi kita orang Islam tak pernah kata Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Maka Nabi Muhammad melarang dalam hadis ni jangan seperti Kristian memuji Nabi Isa. Bukan puji benar. Tatru ni maknanya menyembah. Menyatakan Nabi Isa tu Tuhan. Hak tu tak boleh lah. Dan tak ada kita baca dalam satu qasidah pun kita dengar ada yang kata Nabi Muhammad tu Tuhan. Nabi Muhammad itu Tuhan. Tuhan lah Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tu satu manusia, insan yang sangat istimewa di sisi Tuhan, diberi kelebihan yang cukup banyak. Maka kamu katalah Abdullah wa Rasuluh. Aku hanya hamba Allah dan Ta'ala dan Rasulnya. Ni tawaduknya Nabi. Ni kata dia hamba semacam. Kerana apa? Kerana bagi diri Nabi, benda yang paling dia suka adalah dia merasai dia adalah hamba Allah. Cukuplah aku sedar diri aku. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri itu adalah semata-mata kelebihan. Tetapi kita sebagai umat mesti memuliakan Nabi kerana adab dipanggil. Adab kita dengan seorang Nabi. Sekalipun Nabi berkata aku adalah hamba Allah, aku adalah Rasul Allah, tak pernah sahabat buat Nabi Muhammad seperti hamba. Tak pernah berlaku sahabat pernah sekeh pala ko, gosok pala Nabi ko, letak kaki depan Rasulullah ko, buat macam hamba biasa yang buat gurang dengan Rasulullah. Tak pernah. Tetapi tetap sahabat memuliakan Rasulullah seperti orang yang hebat di antara kaum dia, layaklah dia sebagai Rasul. Sekalipun Nabi Muhammad kata dak saya hamba Allah Ta'ala, itu nisbah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nak ajar kita kalau ada kelebihan, jangan rasa sombong, jangan rasa lebih. Tapi nisbah kepada umat mesti beradab dengan Nabi dia. Itu adab sebagai Nabi. Maka Nabi nak ajar tawaduk bagi orang yang ada kelebihan. Bukan Nabi nak ajar jangan hormat kepada orang yang ada kelebihan. Berarti tak perlu hormatlah kepada Nabi. Bukan hadis ni bukan kata lagu tu. Hadis tu tak pernah kata jangan hormat kepada Nabi. Tak. Kerana perbuatan sahabat menunjukkan Rasulullah ni insan yang sangat hebat. Bahkan sahabat-sahabat dia, apabila Rasulullah bercukur rambut, maka berebut sahabat berebut rambut. Berebut rambut nak ambil rambut Rasulullah. Ketika Rasulullah meludah, sahabat sambut dengan tapak tangan dan sapuh ke muka-muka dan kepala. Adakah itu perbuatan menunjukkan Rasulullah tak pernah larang? Rasulullah tak larang. Tadi Rasulullah kata saya ni hamba Allah. Tawaduk Rasulullah. Apa Nabi Muhammad tak larang sahabat dia buat lagu tu? Itu adalah pribadi Rasulullah. Rasulullah mesti kena nak ajar kepada umat mesti tawaduk. Manakala bagi sahabat pula itu adalah penghormatan dan adab seorang sahabat dengan nabi-nabi dia. Maka orang itu ada tugas masing-masing. Kita sebagai murid mesti hormat kepada guru. Guru pula sebagai guru kepada murid jangan rasa takabur, jangan rasa sombong. Kita kena rasa kita ni orang biasa sahaja, tetapi adab seorang murid mesti hormat kepada guru dia. Sebagai seorang nabi jangan rasa kita lebih, ni nabi nak ajar. Tetapi bagi umat wajib kena hormati seorang Nabi. Ni kata orang tak boleh puji Nabi. Panggil Muhammad saja biasa. Jangan buat lagu tu. Sahabat-sahabat tak pernah buat lagu tu. Ya berarti lagu mana? Tersilap memahami hadis. Tu panggil belajar hadis lain. Fiqh hadis lain. Kadang-kadang Tok Fiqh lebih memahami hadis berbanding dengan ahlul hadis. Ahlul hadis dia hanya meriwayatkan perkataan Nabi. Kadang-kadang apa yang ia riwayatkan, hukum hakikat apa dia pun tidak tahu. An Anas bin Malik anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna li ilaika hajah faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinah syi'ti ajlis ilaiki. Daripada Anas bin Malik, sesungguhnya seorang perempuan datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku ada hajat denganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, mu duduklah di mana-mana jalan di Madinah, hok mu nak berhenti mana-mana, maka aku akan jumpa dengan kamu di sana. Berarti Rasulullah kata, berhentilah tengah-tengah jalan mana-mana pun,
royaklah mana-mana saya akan pergi jumpa awak di sana. Berarti Rasulullah tawaduknya, jumpa tengah jalan pun boleh. Orang biasa saja, perempuan tu perempuan biasa saja. Bukan kata kita hanya melayan orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang ada duit saja, tetapi orang miskin kita tak layan. Rasulullah, perempuan ni minta hajat sedikit kau, minta hajat biasa saja. Muka Rasulullah kata, tak apa-tak apa, jumpa saya di mana-mana jalan, nampak, dilah. Awak sekatlah saya di mana-mana jalan, saya akan berhenti dan saya akan tunai hajat awak. Nak kata tawaduknya Rasulullah, tidak formalnya Rasulullah. Nak jumpa dengan dia tak syarat kata kena gini. Itu Rasulullah. Tawaduknya Rasulullah. Tapi kadang-kadang Rasulullah tanya dia sibuk, banyak sangat hajat, dia akan susun jadual dia. Lepas ni kita akan ngaji lagu mana Rasulullah berjumpa dengan kaum dia, dengan pengikut dia, dengan sahabat dia. Kadang-kadang Rasulullah tak jumpa direct. Jadi sahabat-sahabat ada masalah kecil, pergi jumpa dengan sahabat besar sudahlah. Tak ada jumpa dengan Rasulullah sebab Rasulullah uruhnya menyelesaikan masalah besar-besar saja. Jadi kadang-kadang orang ni kadang-kadang terlalu sibuk, maka dia terpaksa susun jadual. Bukan kerana sombong dia. Jadual nak jumpa dengan dia kena ada PA dia, kena ada apa dah? Assistant dia, kena ada SU dia ke apa dia. Hak tu bukan dengan sebab sombong hak tu kerana susunan jadual dia supaya hak penting sangat dia boleh kedahulukan nama. Hak tu Rasulullah pun ajar lagu tu. Tetapi time mudah, time tak ada masalah ke apa, Rasulullah kata jumpalah saya di tengah jalan, tak apa saya akan layan awak. Gitu. Ada riwayat kata ada seorang perempuan gila rasa. Nampak tak betul lah mana. Mari temu dengan Rasulullah, mari nak jumpa dengan Rasulullah. Orang tua kalau lagu mana. Maka Rasulullah ikut dia. Ada riwayat kata dia pegang tangan Rasulullah, pegang kain ke baju Rasulullah, tarik Rasulullah. Pergi jalan, berhenti jalan tengah jalan. Maka duduk dengan dia. Maka Rasulullah ikut juga. Nak kata tawaduknya Rasulullah. Bukan kata Rasulullah kata, orang gila tak sedap layan sangat. Tak. Nak kata Rasulullah begitu tawaduk. Tawaduk Rasulullah bukan buat-buat. Bukan ada makna di sebaliknya. Tak. Betul-betul tawaduk. Hati dia betul-betul dengan Allah Ta'ala. Kita ni kadang-kadang nampak tawaduk tetapi ada makna di sebaliknya. Ada keperluan, ada kepentingan. Jadi saya tawaduk ni supaya orang lebih nampak mulia saya. Ada lagi nampak nak suruh mulia. Jadi merendah diri tujuan supaya diangkat ke diri kita. Ada orang buat lolok-lolok kecek. Saya ni tak pandai, saya ni tak cerdik, saya ni bodoh, kecek lagu tu. Tiba-tiba kalau dia kata dia bodoh, dia marah. Kalau kata dia tak cerdik, dia marah. Sebab apa? Saat ni awak kata awak bodoh. Saya buat lolok-lolok ya saat ni supaya awak pujilah saya ni pandai. Jadi kata-kata awak ni tasannuk ni panggil. Tasannuk, buat-buat sahaja. Tapi Nabi dia kecek memang jujur sungguh. Jadi kalau kita nak uji orang, antara orang misalnya suka, ada orang lah ni tak tahulah lagu mana ya style, dia panggil style tawaduk. Lagu mana? Saya tak pandai, saya hina, saya gaul. Tapi kalau kita kata awak memang hina, dia marah. Apa? Patut kalau awak betul hina, awak tak suruh marah lah. Tu baru betul. Orang kata awak hina, betul saya hina sungguh. Apa nama? Ni marah pula. Ada lagi terasa dalam hati, berarti kita kata-kata saat ni, kata-kata kita saat ni tidak ikhlas. Tidak betul-betul keluar daripada hati kita. Lalu ni ramai orang style dia. Al-Faqih, Al-Hakir. Yang Faqih, yang hina. Yang dulu ke? Masa mengaji, yang dulu ni. Pertama, orang tanya ni. Ustaz dia tanya. Siapa dia nama awak? Saya Al-Faqih, nama sikit-sikit. Orang sebelah dia nampak. Orang demo sebut Al-Faqih dia. Demo ni tawaduk. Saya nak tawaduk lagi. Al-Faqih, Al-Hakir. Al-Faqir, Al-Hakir pula. Yang miskin, yang hina pula. Al-Faqih, Al-Hakir. Nama sikit-sikit. Tawaduk lagi. Orang ketiga pun tengok. Awak ni hina lagi. Ya apa saya? Al-Faqih, Al-Hakir, Al-Kilak wal Khinzir. Sebut nama. Dia kata berat lagi ni. Dia tu anjing dan babi lagi. Kilak wal Khinzir. Berat benar tu. Ni lah ni kita tawaduk hanya di mulut saja. Pakaian, cara berjalan. Buat-buat tawaduk. Buat-buat tawaduk. Jalan slow. Nak suruh nampak. Tapi duit, mata duk tengok ke duit. Tengok ke dunia. Tengok kepentingan. Tengok ke apa dia. Kadang-kadang orang kita nampak biasa ya hidup dia. Nampak biasa ya, kadang-kadang orang awal biasa, tapi hidup dia jujur sungguh, tidak pernah ada kepentingan, tawaduk. Ada orang kita nampak masya-Allah, pakaian, jubah, serban, nampak macam tawaduk, tapi dalam hati dia tengok kepada kepentingan, ada maksud dan tujuan dia. Tapi minta sebab itulah kita minta dengan Allah supaya hati kita ni jujur berbanding dengan zahir kita. Batin kita lebih comel daripada zahir kita. Zahir kita comel dah, batin kita lebih comel lagi. Jangan kata batin
tuhuduh, zahir tu comel. Jadi Rasulullah nak ajar sifat tawaduk kepada kita. Rasulullah bukan bermain-main perkataan oh saya tawaduk, saya gini, saya ni hamba Allah Taala. Saja-saja nak suruh pengikut dia, sahabat-sahabat mulia ke dia. Dak betul-betul sungguh mari daripada hati dia. Kerana itulah pelajaran yang kita terima daripada nabi-nabi, yang mana guru-guru kita tabi'in terima macam mana sifat lagu ni. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marida wa yashhadul janaiz wa yarkabul himar wa yujibu da'watal abdi wa kana yauma bani quraizata ala himarin makhtumin bihablin min lifi wa alaihi ikafun min lif. Daripada Anas bin Malik ni khadam Rasulullah. Siapa Rasulullah wafat dia jadi khadam kepada Rasulullah. Bermula umur 10 tahun sehingga umur 20 tahun. Dia sempat duduk dengan Rasulullah di rumah Rasulullah khadam 10 tahun. Berkhidmat dengan Rasulullah. Ibu dia suruh khidmat. Suruh khidmat kepada Rasulullah. Rasulullah kata dia hamba Allah. Dia aku hanyalah seorang hamba. Apa ambil khadam lagi, buat sendirilah. Baru nampak tawaduk. Tawaduk bab lain. Khadam tu bab lain. Tradisi inilah kita terima sebagaimana sahabat berkhidmat kepada Nabi. Maka bila Nabi meninggal, tabi'in berkhidmat kepada sahabat. Meninggal sahabat, tabi'in berkhidmat kepada tabi'in. Maka berlangsunglah begitu kita kepada ulama-ulama kita dan guru-guru kita di pondok-pondok. Secara khususnya tradisinya, kita tengok pengajian secara tawaduk. Pengajian yang beradab yang kita terima daripada Nabi sehinggalah dapat dilihat di pondok-pondok. Di madrasah, di sekolah kadang-kadang kita tak nampak benda ni. Saya banyak belajar, hamba sendirilah, pengalaman hamba sendiri. Hamba tengok benda ini berada di pondok. Masya Allah, tradisi jadi khadam ni masih ada di pondok. Kalau di sekolah kita tengok subhanallah, pelajar-pelajar kurang hajar dengan seorang ustaz gini-gini. Tetapi kalau kita tengok di pondok, lepas pada semaya berebut, pelajar-pelajar cium tangan guru dia. Kalau guru dia jalan, tak pernah dia langkah di hadapan guru dia. Guru dia mari jalan, dia bangun senyap belaka bangun berdiri kerana hormat kepada guru dia. Maka begitulah kita belajar adab. Di samping kita belajar ilmu, kita belajar adab. Itulah tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada dulu sampai sekarang, melahirkan ilmu-ilmu yang tawaduk. Ilmu banyak ada orang tu tapi kecek, tak pernah rasa hebat, rasa gapo. Saya tak pandai, saya gapo. Ngaji 40 tahun ngaji. Tak pandai ngaji 40 tahun. Semua kitab dia dah baca dah tapi masih rasa tak pandai. Sekarang baru ngaji 4 tahun. Habis Imam Syafi'i pun di bawah kaki dia lagi. Imam Bukhari pun salah lagi di hadapan dia. Alim telajak dah lebih dah. Maka ilmu lagu tu ilmu orientalis, ilmu orang kafir. Bukan ilmu ulama-ulama yang ada nur cahaya. Daripada Anas bin Malik adalah Nabi SAW melawat orang sakit, pergi ziarah orang sakit. Sahabat-sahabat lepas asar, Rasulullah tanya, lepas asar nampak sahabat mana tak ada di masjid, nampak kurang ke berapa orang sakit, kita pergi ziarah. Pergi ziarah. Maka pergi ziarah orang sakit ni, kadang-kadang benda tu nampak remeh, tetapi membuat sifat ego kita, sifat takabur, sifat rasa besar diri. Kita pergi ziarah orang sakit. Bawa makanan sikit, bawa gapo dia, kau keperluan kepada dia, tanya khabar kepada dia. Hak ni membuat sifat takabur kita. Kadang-kadang tak perlulah ziarah kita. Siapa dia lah. Layak kau kita nak pergi ziarah kita. Siapa dia nak pergi ziarah dia. Wa yashhadul janaiz, dan Rasulullah menghadiri jenazah juga. Rasulullah kematian siapa-siapa dia Rasulullah pergi. Ni perangai tu guru kita, untuk kenali ko, antara karamah dia, karamah maknawi dia. Perangai dia adalah dia tak pernah tolak undangi orang. Pergi makan gula, kadang-kadang jalan kaki, tak apa ya pergi lagi. Ni perangai untuk kenali. Sekalipun kita nampak pergi makan gula ya. Kadang-kadang manusia ni dia tak cara, yang penting dia sapa matlamat dia. Pergi jumpa tok guru tu letih dah, tua dah. Kita pernah tengok tok guru kita. Orang kampung kadang-kadang dia tak pernah mari dengan ngajar pun, tak pernah mari pun hadir majlis ilmu tak mari ke, tapi time dia kandak kepada tok guru dia tu nak suruh majlis nikah, kau nak ajak suruh pergi makan, kau gapo dia nak suruh ngekah anak dia, kau mari. Kawan ni kata saya letih dah, saya gapo dia ada nak juga tok guru nak pergi kawan tu penat-penat pun. Ni kita tengok tok guru kita
Dia penat pun terpaksa pergi juga dah. Orang kampung lagu tu siapa matlamat dia pun tak mari juga dia ngaji. Ya siapa matlamat dia ya. Kalau kita tak mari tengok dia kata gapo dia fitnah. Tak guru tu tak boleh harap kata tak ada akhlak gini lah gapo dia. Macam-macam tu mujahadah pengorbanan seorang guru. Nabi pergi hadir jenazah. Pergi kubur, pergi begini patut kita kata suruh anak murid sudahlah, suruh sahabat lain sudahlah. Rasulullah sendiri pun pergi ke kubur. Ni nak buat sifat takabur dan ego kita. Wayar kabul himar, dan Rasulullah naik himar, keldai Rasulullah naik. Bukan kata naik unta, naik kuda saja. Rasulullah pun naik himar. Himar ni kalau kita kat kereta kacil lah. Ada orang lah ni tak selesa naik kereta kacil. Nak naik kereta besar-besar. Nak naik kereta apa dia ikutlah besar-besar. Naik bah besar sangat. Naik kereta api nak suruh besar sekali. Naik apa dia? Naik lori kontainer tu tu besar puas hati lagi tak nak main dah alpak gapo dia gapo nak suruh besar lagi. Naik helikopter nak suruh besar. Naik kacil tak selesa lalu tapi Nabi ni naik belakang. Nak kata tak adanya sifat takabur di dalam diri dia. Tapi kalau kita naik kenderaan besar tujuan apa dia? Supaya selesa untuk kita mengajar, tu tak ada masalah. Bukan kerana sifat ego kita tu sebab kita sakit ke apa dia. Tetapi kalau kita tak ada sebab apa dia, boleh naik ke apa dia, maka kena belajar naik. Jangan rasa beza Selesa tu memang rasa selesa, tak ada beza di antara kita naik helikopter dengan naik kereta kacil, naik beza. Tetapi dalam hati kita jangan ada beza. Jangan rasa kita tak layak dan kita layak lagu tu. Rasa perasaan tu crossing dia tu rasa sedap, memang rasa sedap, rasa beza tetapi jangan rasa kita kata ni layak dan tak layak bagi hamba. Wa yujibu da'watal abdi, Rasulullah gi juga orang ajak hamba ajak makan rumah dia, orang susah orang apa dia Rasulullah gi rumah dia. Bukan kata orang kaya datuk menteri saja siapa sorak go 5,000 saja pergi orang wi 20 hia rasa hinanya lah. Kadang-kadang 20 hia tu kawan tu kerja seminggu baru boleh 20 hia, maka dia wi kepada kita 20 hia suku daripada harta dia sebulan. Kawan tu datuk menteri tu dia wi 5,000, hak tu dia boleh sebulan 15 juta 5 dia boleh sama dengan 10 sen bagi dia, tapi kita rasa 5,000. Maka pengorbanan orang itu kita tengok kepada diri dia kadang-kadang kita rasa benda tu remeh, tetapi bagi dia Allah saya wi 20 ya kok ustaz kata. Habis dah piti saya ni kata bersana ni saya tak pernah wi kat orang 20 ya, tapi setengah orang tu rasa murah saja. Tengok maka Allah Taala nilai menurut pengorbanan seseorang itu. Ada seorang wali. Seorang wali ni masyhurlah, kaya dia, wali ni kaya. Maka gilah seorang orang tu nak tengok dia setara mana kat kewalian dia. Maka dia pergilah ziarah rumah wali tu kaya, nya jamu lah, nya sembelih seekor kambing begini jamu. Siapa kawan tu kata Allah terima kasihlah pemurahnya awak, dermawannya awak. Maka katanya wali tu saya tak derma lagi, saya tidak pemurah lagi. Adik saya tu ada di ujung kampung tu dia pemurah lagi kata. Saya ni biasa, yang ni sedikit saja. Saya ni kata dia pemurah lagi. Maka kalau awak tak percaya, awak pergilah ziarah rumah dia. Maka lelaki saat ni pergi rumah adik dia kata wali saat ni. Ya wali ni tak syarat kena miskin makan siapa. Wali ni kaya pun wali pakai baju semak pun wali. Ya wali ni orang hati bersih dengan Allah, jujur sungguh zahir dan batin dia dengan Allah, maka dia disayangi Allah. Maka rupa zahir dia tu nak susuk dia macam-macam dengan rupa seorang kaya, seorang penjual, seorang engineer, ikutlah. Maka wali tu hal lagu tu perangai dan sifat dia Gilah lelaki tu pergi jumpa dengan adik wali tu. Pergi jumpa seorang satu rumah kecil. Kecil tepi benda. Maka gilah dia. Pergi tu. Maka kawan tu pun koyalah. Oh ni adik dia ni, mesti pemurah lagi ni adik dia ni. Maka dia pergilah tengok lelaki tu hidang kepada dia air kopi separuh. Lepas tu sekuk belah dua. Sekuk dia belah dua. Roti dia belah dua. Dia pun makan kata ni mukadimah dia ni, lepas ni tengoklah ni jamu kakak nak lah, kata orang ni pemurah ke apa dia. Lepas pada buah lama mata kelik tak ada makan-makan pun ke apa dia. Katanya lelaki saat ni kata pemurah, rupanya tak pemurah rupa ni. Kawan ni jauh lah kata abang dia.
Abang dia lebih pemurah, jamu ambo kambing lah gapo dia. Maka pada esok ke lagi dia pergi temu dengan hok abang dia saat ni, hok mula-mula dia pergi ziarah. Katanya abang wali tu saat ni kepada lelaki saat ni, ngana pergi ziarah dak adik ambo saat ni. Dia kata saya pergi ziarah. Lagu mana pemurah kau dak dia? Allah, tak tahulah saya nak kata pemurah pula lagu tu. Nampak ceremak sedikit dah, dia jenis ceremak sedikit. Orang tua panggil kedekut. Ceremak. Ceremak lagu mana dia kata? Dia wi tahu. Air kopi wi separuh ya kat ambo. Lepas tu roti separuh kata. Allah kata nampak ceremak. Jauh demo lah lebih pemurah daripada dia. Maka wali tu kata, "Hei lelaki, mu tahu kau tak? Separuh roti yang ia beri kepada kamu tu separuh harta dia pada hari itu. Separuh harta rezeki yang ia boleh secara halal, separuh ia beri kepada kamu. Air kopi tu dia minum satu keluarga dia separuh, ia beri kat mu separuh daripada harta dia pada hari itu. Manakala aku sekalipun sembelih seekor kambing, jamu nasi, jamu goni, jamu gapo, tetapi hak tu sikit saja berbanding dengan harta aku yang cukup banyak. Aku ni kedekut pahit sebenarnya berbanding dengan adik aku saat ni. Dia rela wis separuh daripada harta dia kepada kamu." Tu tengok. Sebab tu Allah Ta'ala nilai pengorbanan, bukan nilai kuantiti barang. Kadang-kadang orang boleh wi di masjid, kita tengok wi seria je. Kita nampak Allah seria, saya boleh wi 100 riyal. Dak tahu mana seria tu satu hari ni takut dia boleh seria, tahu rezeki ya wi semua untuk Allah Ta'ala. Kita 100 riyal dalam bank kita ada 100,000 lagi. Kedekut lagi kita berbanding dengan seseorang tu. Jadi lagu mana? Nilai pengorbanan di sisi Allah Ta'ala tu. Tuhan tengok tu. Wa kana yauma bani Quraizah ala himaring. Dan Rasulullah ketika menawar Bani Quraizah, beliau menunggang keldai yang dikekal dengan tali dibuat daripada sabuk. Naik keldai, tali dia tu bukan tali kulit ke apa, tali sabuk, buat dengan sabuk. Dan ikafun, plano Rasulullah dibuat daripada sabuk juga. Nak kata Rasulullah naik keldai dah murah dah. Sedekah hari tu hari kita berjaya menawar Bani Quraizah. Kalau patut hari kejayaan, hari kemenangan, patut naik kereta, naik kenderaan yang hebat, naik kuda baru padan. Tetapi Rasulullah naik keldai sahaja, kulit plano dia kulit, begitu jugalah tali kekal pun kulit juga. Tu Rasulullah ajar tawaduk. Bukan Rasulullah main-main, Rasulullah nak ajar kepada umat. Sebab itulah ada ulama kata kita ni sari-sari itu kalau kita pakai pakaian tu, ni cara amalan ulama dululah. Jangan pakai sempurna sangat. Mesti ada kelemahan juga. Contohnya kalau kita pakai comel dah, pakai selipar warna-warni, hijau sebelah, merah sebelah. Nak suruh nampak ada kecacatan pada diri kita supaya tidak timbul takabur. Jangan pakai terlalu perfect sangat, sempurna, comel sangat. Tu amalan orang-orang dua dululah. Wallahu a'lam. Soalan ada? Allah. Bolehkah orang lelaki warna ke rambut dengan hina? Kalau lelaki tu tua, rambut dia warna putih, maka sunat dia warna ke dengan warna hina. Hina ni hina merah ataupun kuning. Bagi orang biasa sunat warna ke warna kuning, bagi orang alim sunat warna ke warna merah. Dalil dia apabila Sayyidina Abu Bakar pada hari pembukaan kota Mekah, dia bawa ayah dia, Ibnu Abi Quhafah. Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar bawa ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, baru masuk Islam. Pada hari pembukaan kota Mekah, berhijrah ke Madinah 8 tahun kelik baru buka Mekah, baru ayah dia masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar, ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Mari tu rambut dia putih dah. Maka Rasulullah kata ghayr haza wa jannibis sawa. Ilaka, ubah ke rambut dia warna putih tapi jangan buat warna hitam. Boleh buat warna hina merah ataupun kuning. Lagu mana nak suruh didik anak 5-6 tahun dengan kata? Pertama, doa. Kedua, buat air tawar, cari tutup guru supaya dia dengar kata. Hamba sebut dah kaifiat dia. Bagi seorang ibu saja. Ibu dia ambil air sembahyang zuhur. Ingat ni. Ambil air sembahyang zuhur, basuh air yang kedua, basuh muka tak ada. Basuh air yang kedua, basuh muka tak ada. Basuh air yang kedua, tangan kanan kedua, basuh tangan kanan tak ada. Maka air itu buat air tawar,
buat minum kepada anak yang tak dengar kata. Insya-Allah ibu anak tu akan dengar kata ibu dia. Ni pendapat kepada Ustaz Muhyiddin Khawli. Ni anak-anak komen orang ni malah. Tetapi bagi dia kata tidak ada bid'ah hasanah tu salah lah. Salah, tidak ada bid'ah hasanah ni salah lah bagi hamba tu salah. Bukan hamba kata dah, Imam Syafi'i pun bagi bid'ah tu bagi pada dua, ibarat bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Jadi kita nak pergi Imam Syafi'i, kau nak pergi dia kena pergi Imam Syafi'i lah, tentu dah. Boleh kodok kita buat sesuatu untuk buat-buat menangis. Antara benda-benda yang sunat kita buat menangis ketika baca Quran. Nabi kata apabila baca Quran, hendaklah kamu menangis. Jika kamu tak boleh menangis, fatabakau, maka buat-buat menangis. Ikutlah kita buat buh minyak cak kapuk ko, lesek lada ko di mata ko, walololol menangis. Ya menangis ni kita kena mikir, kita kena buat satu nostalgia, kita kena buat satu pengalaman dalam hidup kita. Ikutlah kita teringat kok siapa dia. Pertama kita belajar menangis bab mu ayah dulu. Teringat jasa dia, wah kita berjerit. Usuk kali akhir sekali kita menangis bukan kerana ibu bapa, kita menangis kerana Allah. Ingat jasa Allah Ta'alawi kepada kita. Ingat kepada Nabi Muhammad, pengorbanan Nabi Muhammad. Wah kita jerit pula. Lepas tu kita berlatih Allah Ta'ala pula. Berlatih. Ingat Allah Ta'ala. Ingat dia baik dengan kita. Kita tak dengar kata dia. Wah kita jerit pula. Berlatih lagu tu lah. Kena berlatih lah. Selalu dengar nasihat orang, selalu dengar orang ngajar, insya-Allah hati kita jadi lembut. Lah ni memang tak keras lagi, lama-lama jadi lembut. Malaikat tu qada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu doa Sayyidina Rasulullah hajar kepada Sayyidina Aisyah. Bacalah. Sama ada kita nak pergi duduk malam Lailatul Qadar dan hari Lailatul Qadar. Malam tu Lailatul Qadar, tengah hari tu pun sunat kita pergi duduk ke juga. Sunat kita apabila dapat Lailatul Qadar jangan beritahu orang. Bacalah doa untuk kepentingan umat Nabi Muhammad. Jangan penting diri sangat, minta untuk diri kita saja, minta untuk umat Nabi Muhammad juga. Mudah-mudahan hati kita yang lembut lagu tu, hati kita yang fikir kepada umat, Allah Taala rezekikan kita dapat Lailatul Qadar. Pada bulan ini, apa dia paling afdal baca Quran lah. Bulan ni banyak ke baca Al-Quran. Bulan Ramadan ni banyak ke baca Al-Quran pada malam. Najis hukmi dengan najis aini. Najis ni ada 3 jenis. Pertama najis mughallazah, iaitu najis berat. Apa kena panggil najis berat? Kerana cara nak basuh dia berat sikit, iaitu 6 kali. 7 kali, 6 kali dengan air biasa, 1 kali dengan air campur dengan seluk. Air campur dengan seluk. Tu najis mughallazah. Kedua najis mukhaffafah, najis ringan. Apa dipanggil najis ringan? Kerana cara nak basuh dia tak syarat kita basuh, hanya percik ke air pada tempat tu sehingga hilang bau dia. Perah dulu biar kering air kecing budak. Air itu air kencing budak lah. Air kecing budak lelaki yang kurang daripada 2 tahun yang tak makan gapo-gapo. Kecil, kita perah sehingga kering dan tak bau hancing dia, maka tak perlu basuh, tak perlu cucu ke air. Ketiganya najis mutawassithah. Najis pertengahan. Najis mutawassithah ni terbahagi kepada 2, najis hukmi dengan najis aini. Najis aini ni najis yang dapat kita bau, rasa dan dapat kita tengok warna. Ada warna, ada bau, ada rasa. Najis kalau ada salah satu benda ni, ada bau dia, ada rasa dan ada warna dia, maka tu najis hukmi kerana dapat dikesan. Manakala najis yang tidak ada sebagai kesan, maka dipanggil najis hukmi. Seperti najis kena air kecing. Air kecing bau mula-mula, kita pun sakut ingat nak basuh, terlupa. Sampai seminggu najis itu sudah hilang bau, rasa dan warna dia. Maka najis itu bertukar najis hukmi. Cara nak basuh najis hukmi hanya lalu ke air pada tempat tu. Manakala najis aini cara nak basuh dia hilang ke warna dia, bau dia ataupun rasa dia. Bayar zakat online. Sopa bayar zakat maknanya we pitih masuk kat bank lah tu. Boleh, tak apa. Yang penting kita niat. Ketika kita masuk duit kita tu, kita niat nak bayar zakat fitrah kita. Online tak apa, maknanya masuk kat bank tu lah, tak ada masalah. Boleh qada amarati hatta haddak walaupun tanpa ijazah daripada guru, boleh amal dia.
boleh amal dan dapat pahala kerana ia imam haddad hanya menyusung doa-doa yang dikumpulkan daripada hadis Nabi. Maka hamba ijazahlah baca Ratibul Haddad sebagaimana nak terima daripada guru hamba. Siapa dia nak amal tu boleh amal lalu. Hukum jual beli makanan pada waktu pagi di bulan puasa, adakah berdosa? Tak berdosa dah jual makanan. Kerana apa? Kadang-kadang banyak benda lah, bukan orang untuk buka puasa. Maka hukum dia tidak berdosa. Kerana apa? Tak syarat kita jual kepada orang tak puasa. Kadang-kadang kita jual kepada budak-budak kau apa dia tak puasa tu dah. Tidak jadi kau masalah. Maknanya tak dosa lah. Kerana kita tidak yakin. Bukan kata kalaulah kita yakin orang mari beli tu dia tak puasa, sedangkan dia wajib puasa, maka berdosa kerana kita membantu orang buat maksiat ke Tuhan. Hukum kita semaya Isya, berimeh ke orang semaya tarawih, apa hukum dia? Makruh. Semaya tu sah, jemaah tu sah, cuma tak dapat fadilat 27. Petanda apa jika mimpi orang yang meninggal? Biasanya kalau orang meninggal, dia mari temu dengan kita dalam mimpi, dia tidak bercakap. Dia tak bercakap, dia hanya mari hadir gitu saja. Hukum sapuh muka lepas pada solat, dalam hadis Ibnu Abi Dunya, ada azkar Imam Nawawi ada sebut Nabi lepas pada semaya, dia letak tangan atas umbu-umbu dia. Kemudian dia baca Allahumma zhib anni hamma wal hazan, lepas tu dia letak di mulut dia. Jadi nampak macam sapuh Sedangkan tak sapuh tapi nampak macam sapuh. Katanya Baba Mik selagi, Tuan Guru Abdul Hamid bin Haji Daud selagi Baba Mik selagi dia kata sunat sapuh muka kerana doa. Allahumma zhib anni alhamma wal hazan, doa. Bila doa sunat sapuh muka Doa sunat sapuh muka. Dalam semaya ke luar semaya kata sunat sapuh muka. Apa hukum makan minum atas kubur serta tahlil? Jangan duk campur dah. Makan minum bab lain, tahlil bab lain. Tahlil di kubur bab lain, bab makan minum bab lain ni hukum lain. Jangan duk campur gitu. Hukum makan minum atas kubur, hukum dia harus tidak mengganggu gapo, tidak mengotorkan, tidak mencemarkan gapo. Harus hukum dia. Manakala tahlil atas kubur, ramai ulama-ulama, hatta sahabat sendiri pun kata lepas pada aku meninggal, membacalah akhir surah Al-Baqarah, amanah Rasul di pada kubur aku. Maknanya baca Al-Quran. Ikutlah baca Quran kau apa? Katanya Imam Syafi'i, kalau khatam Al-Quran itu lebih molek. Kana hasan lebih molek. Jadi baca tahlil ni tak baca habis Quran, baca sikit-sikit tahlil. Maka itu sunat. Supaya apa? Bapa tawak di rumah, buat kubur, supaya majlis ilmu, majlis tahlil, majlis zikir turun rahmat Allah Taala. Bila turun rahmat, turun di kubur ayah kita, bukan turun di rumah kita. Rumah kita buat muka lain lah. Bukan kata buat rumah pun siapa juga, apa buat kubur, supaya majlis rahmat turun di atas kubur. Hutang dan sedekah, hak mana? Dia nak berhutang ke dia nak sedekah? Kalau orang nak berhutang, sunat kita tolong dia. Kalau orang mari jumpa kita, dia kata dia nak berhutang, sunat tolong dia kerana fadilat orang berhutang lebih banyak pahala kita beri hutang berbanding kita beri sedekah. Kerana sedekah ni kadang-kadang orang itu tak perlu sangat, tak terlalu terdesak. Maka kita beri sedekah kepada dia. Maka hutang ni orang tak berhutang kecuali terdesak. Maka dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi kata aku tengok pahala orang beri hutang 18 kali, manakala 18 kali ganda, manakala orang bersedekah 10 kali ganda sahaja pahala dia. Masalah dia tak belajar, balik 2 tahun baru dia tahu kata wajib niat di muka. Pas dia tak niat dulu lagu mana? Astagfirullahalazim. Orang ni cuai sungguh ni. Orang ni kena bertaubat dengan Allah Taala kerana dia tu cuai. Apa dia tak mengaji tu? Waktu kesilapan kita masyarakat ni. Tetapi alhamdulillah Allah Taala dia sedar dah kata wajib dah kena sapu di muka. Pas lagu mana air semaya dia tidak sah. Patut air semaya dia tidak sah lagu mana tak tahu. Dia kena qada lah semaya dia nya. 2 tahun dia kena qada slow-slow lah. Kerana dia buat dalam keadaan tidak tahu. Pas lagu mana? Dah tak ada air semaya tidak sah, tak niat kau apa dia, tak sah. Maka tak bila tak sah semaya, tak sah semaya. Kena qada. Buat sikit-sikitlah. Insya-Allah Allah Taala kesian belah dah kepada kita. Allah Taala wi peluang dah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada dia.
Pandangan ustaz kiamat pada 15 hari bulan. Hamba tak berani ni, hamba bukan malaikat, hamba bukan Tuhan, tahu kiamat 15 hari bulan ni. Hamba no komen bab ni. Jadi banyak dah. Orang panggil teka ataupun ramalan-ramalan ni tidak tepat. Hak penting lah ni 15 Ramadan kau bukan 15 Ramadan, macam mana amalan kita dengan Allah, mantap dah kau gamno, akidah kita, makrifat kita dengan Allah tu penting nah. Kalau satu Ramadan nak netuk pun kita tak ada kuasa, bukan kerjaan kita untuk mengawal keadaan dunia ni. Ingat, suasana yang berlaku di keliling kita hanyalah bekas. Yang penting adalah benda yang di dalam bekas itu, yakni isi kepada dia itu perbuatan kita. Lagu mana? Kiamat 15, kau kiamat 17, kau kiamat 2 hari bulan, kau penting amalan kita. Nah, ni kalau duk cara kau bekas, amalan tak ada. Hak ni jadi masalah juga nah. Kadang-kadang nak menakut-nakutkan orang pula. Jadi kau takut kau gapo dia nah. Jangan buat-buat cerita yang menyebabkan takut kepada orang. Orang takut nah. Takut nak suruh amal tak apa, ni takut tak tahu kat mana. Wuduk pakai spray. Kita spray. Nah, cara nak ambil sembahyang pakai spray ni, kita spray sampai basah, sampai titik. Tu sah. Jangan spray setengah. Buat gini lalu. Tak boleh, tak titik, tak gapo dia. Tu jadi sapu pula. Dia kena air tu basuh sampai mengalir. Kita kena spray banyak sikit biar sampai dia macam basah, tak titik. Tu okey tu boleh dah. Sah kau jika keluar keputusan. Gapo dia? Sah gapo dia? Semaya kalau keluar keputihan, batal hukumnya semaya kita kerana keluar sesuatu daripada jalan depan, jalan tetapi keputihan tu tengok pula, kita sebut dah. Keputihan tu, kalulah keputihan tu dia ada 3 peringkat. Pertama sebelah dalam, pertengahan bibir dia. Kalau keluar daripada bibir faras, maka tu dikiaskan dengan peluh saja. Peluh tidak najis dan tidak membatalkan semaya. Seperti kita tengok macam basuh saja. Kita tengok di underwear kita basuh gitu, maka tu tidak membatalkan. Tapi kalau keluar keputihan tu daripada sebelah dalam, maka tu membatalkan air semaya kita. Dan benda tu najis, wajib dibasuh. Kalau kena di underwear kita, wajib kena basuh. Ada ulama kata beza dia keputihan yang mari sebelah dalam dengan sebelah luar ni. Keputihan tu kalau macam lendar lagu tu cerah putih gitu, warna putih, maka tu mari pada sebelah dalam. Tapi kalau macam basuh macam air liur gitu saja, basuh gitu maka tu mari daripada benda luar, macam peluh saja, tidak jadi kebatal. Najis pun tidak najis kerana dikiaskan dengan peluh. Hukum kahwin jika salah satu pasangan hilang ingatan, gila lagu mana nak nikah dengan orang gila. Apabila orang gila, misalnya siapa dia orang gila tu, suami kau isteri, maka dia tak boleh nak terima lah, dia kena orang lain je terima akad nikah dia. Siapa dia? Wali dia. Tengok maslahah lah, dia kena tengok maslahah. Patut kau ada orang gila ni nikah ataupun tak patut. Maka kalau patut perlu kau apa dia, maka wali dia akan ambil urusan dia, cara jawab nikah kau apa dia ataupun menikahkan dia, maka wali dia. Orang gila. Siapa dia nak nikah dengan orang gila? Orang tak gila pun nikah supaya orang gila dah kita rasa. Nikah dengan orang gila lagi-lagi lah. Kalau lepas pada nikah gila, tu tak tidak mengganggu proses perkahwinan. Tidak terbatal nikah kita. Kecuali pasangan tu nak minta fasakh kerana isteri dia ke suami dia tu gila. Maka boleh minta fasakh. Kerana fasakh ni bersebab. Ya beza fasakh dengan cerai. Cerai tak apa sebab, tak apa boleh cerai. Kalau fasakh kena bersebab. Salah satunya gila. Lagu mana cara lafaz tahiyat pendek? At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Habis kata. Siap dengan selawat lah. Hukum bagi orang yang tiada perasaan menikah. Tak ada masalah apa dia. Moleknya apabila orang tak ada perasaan menikah ni, molek dia tumpu ke hidup dia untuk melakukan kebajikan ibadat taat bertapa dalam gua. Tapi kalau tak sinikah tapi duduk capung ngatino, capung ngajatan, tak ada afdalnya, afdal dia menikah. Dia duduk ada saing jatan, duduk tempat-tempat hok menyebabkan nikah, tapi dia tak sinikah, hok ni setan belaka. Tapi kalau tak perasaan nikah, molek dia duduk tapa dalam masjid, duduk jangan jumpa dengan orang.
Nak buat penyakit hati, riak dan ujub, ingat Allah Ta'ala, banyak belajar mengenai lagu mana nak buat sifat hati, riak, ujub ni. Kena belajar khas nah. Bukan ya kena buat latihan kau ni. Bukan kata semata-mata witik lagu tu tak boleh lalu nah. Ya kena ada tarbiyah. Kadang-kadang kalau kita buat sendiri tak jadi, kena bimbingan daripada guru juga. Benda-benda lagu ni latihan zahir pun ada guru, latihan batin pun ada guru juga. Orang tak percaya kisah Isra' dan Mi'raj jatuh kafir, kodok jatuh kafir kerana sabit dengan ayat Quran. Subhanallazi asra. Cerita Isra' ni kalau engkar jadi kafir kerana ayat Quran, kata ada kan. Berarti dia engkar ayat Quran. Engkar ayat Quran ni kafir lah hukumnya. Puasa ada peringkat, ada darjah, ada 3. Nah, katanya Imam Ghazali lah. Perbahasan ulama banyak perbahasan dia. Salah satunya kita pilih apa yang dipilih oleh Imam Ghazali. Pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam ni puasa daripada benda yang membatalkan puasa. Puasa lagu ni tak perlu dah, tak perlu qada, tapi pahala tak ada. Nah, tak makan, tak minum, tapi nafsu dah ikut lagi. Maka puasa lagu ni sah hukum dia. Nah, ni puasa orang awam. Puasa kedua dipanggil puasa orang khawas. Puasa orang khawas ni puasa boleh pahala dah, iaitu menjaga daripada benda yang membatal puasa dan menjaga daripada nafsu. Hak ni puasa ada pahala dah. Puasa yang ketiga, puasa orang khawas, orang yang teristimewa, itu puasa daripada selain daripada Allah. Hati dia dengan Allah Ta'ala semacam tak pernah terlintas sekalipun benda itu tak pahala juga, benda itu tak ada ugah, benda tu harus, tetapi dia tak terlintas sekali Allah Ta'ala. Orang khawasul khawas, orang hidup dengan Allah Ta'ala nah. Ahbas ini faham yang apa dia? Ahbas ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita ya pengikut Syekh Abdullah Al-Hariri. Cuma bawa ke dia tu keras sikit gitu dah lah. Siapa dia yang layak untuk turun liang kubur? Afdalnya ahli keluarga dia lah. Orang yang ahli keluarga dia, orang yang mayat suka untuk dia berpisah, tinggal lah sekali deh. Mulai anak-anak dia lah yang urus dia sebagai ayah dia nah. Tetapi ada fadilat juga kalau letak orang alim seorang masuk dalam tu, kerana orang alim ni banyak baca dia wirid-wirid yang kadang-kadang kalau anak-anak dia tak pandai buat, kadang-kadang buat benda hak salah misalnya. Bukan kata salah, kelebihan dia tak buat, rugilah. Kalau orang alim ni dia banyak ilmu nah. Adakah hobi memancing itu daripada hubbu dunia? Memancing tak ada salah, cuma bagi orang ilmu tasawuf tak suka memancing. Kerana apa? Kerana seksa binatang dengan kain tu kena di mulut binatang tu, orang tasawuf terasa sakit hati tengok lagu tu, rasa kesian kat binatang. Maka orang tasawuf kalau dia nak memancing dia tak guna kail, dia guna jala. Jala tak ada apa. Jala tak melukakan binatang. Hubbu dunia kodok. Dunia ni setiap benda yang tak melupakan kita kepada Allah itu dunia. Tapi kalau benda itu mengingatkan kita kepada Allah, jadi akhirat. Bagaimana nak ada sifat tawaduk? Kena belajar, mau sebut dah deh. Belajar ilmu hati ni kena belajar talaki dengan guru, belajar praktikal dia dengan guru. Bukan belajar bacalah kitab tawaduk 1000 pun kalau tidak ada bimbingan guru maka tak boleh lagi. Mohon ijazah wirid Syawaka bin Salim ya Azimah Sultan ya Qadimal Ihsan. Ambo ijazah lah amalan wirid ni. Amalan doa Syekh Abu Bakar bin Salim ni khasnya untuk doa semaya hajat. Kalau orang hajat maya hajat boleh buat doa ni, Allahumma ya Azimah Sultan. Ambo ijazah ke sebagaimana ambo timur daripada guru ambo lah, banyak tarik dah. Apa hukum pakai baju ada lambai salib seperti jersey ni? Macam-macam lah. Afdalnya jangan pakai lah. Afdalnya jangan pakai. Lebih-lebih lagi kalau lambai tu memang salib betul. Tapi kalau macam huruf T tapi nak support dengan salib, tu tidak jadi masalah. Cuma moleknya orang kafir ni sentiasa nak menipu orang Islam. Kalau boleh buat. Macam-macam lambai menci setan tu. Macam setan. Bang ni gambar setan duk pergi gitu tu. Nampak tu macam setan. Kita duk pakai tok di topi, tok di gapo, tok di dada kita, maknanya berada di hati kita. Macam setan tu maka kalau orang pakai tu nampak dia suka macam setan, nak jadi setan. Gitulah. Molek kita buat lah lambai dia. Kalau benda-benda tu tidak, kalau bola lambai biasa-biasa tak apa. Kalau lambai ada boleh membawa kepada kufur memuliakan lambai agama orang. Ke Kristian ni menunjukkan kekufuran.
Berarti kalau kita hormat kepada kekufuran, kita letak di tempat yang hormat, kau letak kaki tak apa, letak tempat hormat, berarti kita menghormati kekufuran. Tu lambai kepada orang kufur, kan lagu tu. Lambai salik, lambai apa dia, maka jadi kafir. Haram tu memang haram tu. Kalau boleh menyababkan mulia ke dia, jangan kau jadi kafir. Kalau ebit liu macam mana pula ramai ustaz yang kritik menghina. Tak tahulah hamba tu lagu mana dia. Hamba tak beranilah kritik orang tak tahu amalan kita lagu mana ni. Hamba tak tahu lagu mana dia tu. Apa orang kritik kau apa dia tak tahulah hamba malah ambil macam benda ni masalah personal kita nak kata lagu mana tak tahulah hamba pun no komen bab dia ni. Witir semaya dah, lepas tu nak semaya lagi boleh. Kita semaya witir dah 3 rakaat. Jadi semaya witir ada 8 rakaat lagi. Jadi 11 rakaat semua witir. Jadi kita bangun tahajud lepas ni, kita semaya pula witir 8 rakaat. Pula si ustaz derma di media sosial gini. Ingat derma ni molek susuk-susuk, jangan sebarkan. Ya benda ni berpunca daripada media sosial ni. Tunjuk ke orang. Kalau tak tunjuk tak jadi masalah apa. Sedekah senyap-senyap, boleh pahala supaya tolong. Ingat orang akan percaya kepada kita kalau kita jujur sedekah semua. Tak syarat tunjuk-tunjuk dah. Tapi bila kita tunjuk, jadi orang bertikar, ada kata ikhlas, ada kata tak ikhlas. Tak apalah hati orang kita mana tahu, tapi afdalnya jangan tunjuk di media sosial, buat masing-masing. Zaman tak ada internet, tak ada orang tunjuk ni sedekah ni. Jadi supaya tolong ada orang pemurah, ada orang boleh tolong orang ni. Tak syarat kata pahala kena banyak apabila sebar di media sosial dak. Apabila kita tak buat di media sosial, benda tu tak jadi fitnah kepada kita. Ada fitnah tu macam-macam lah. Bagaimana nak didik diri supaya tak tengok cacat celah? Tengok diri kita, cacat celah kita banyak. Jangan duk kalut dengan orang. Jangan jadi busy body. Jangan duk cara urusan orang, cara urusan kita. Kita tahu aib kita, kita akan baiki dan bertambah kedudukan kita di sisi Tuhan. Kalau kita tahu aib orang, bertambah kedudukan kita. Bukan kita bertambah aib orang pula. Kita tahu, maka tak bertambah kita di sisi Tuhan. Nak buat 3 rakaat 1 salam, perlu tak tahiyat awal nak buat boleh, tak saya buat boleh. Mai witir 3 rakaat nak buat tahiyat awal boleh, tak saya buat pun tak apa. Cara basuh tak cicuk masih basuh sampai hilang bau dia. Email umur 10 tahun adakah dikira berjemaah? Dikira berjemaah. Kalau dia dah cukup syarat apa semua, jawi dah apa dia bersih dah apa dia, ambil semaya pun sah hukum dia. Cuma afdalnya tu email mesti balik. Afdalnya tu email kena balik lah. Kerana orang balik ni sembahyang sempurna. Kalau budak sah dah semaya tapi tak sempurna mana. Sunat qabliyah berjemaah boleh tak? Sunat qabliyah berjemaah boleh ke tak? Atas nama nak mengajar anak-anak kita boleh. Tapi sembahyang sunat qabliyah tak disunatkan berjemaah. Kalau berjemaah hukum dia sah. Boleh kalau orang tak puasa buka puasa sekali dengan orang puasa boleh, tak ada masalah apa, tidak mengganggu ke apa dia. Apa hukum isbal? Isbal ni melabuh ke kain lebih daripada buku lali, melabuh ke tangan lebih daripada ujung tangan, lebih ni lengan tangan ni. Apa hukum dia? Hukum dia makruh dalam mazhab kita. Apa hukum amalan ambo? Ginilah banyak baca Quran lah, boleh puasa ni baca Quran. Kamu baca Quran banyak, selawat banyak. Kalau kita tak mampu baca Quran, misalnya kita ikut baca Quran, okey amalkan baca Yasin. Yasin ni 1 kali sama dengan 10 kali khatam Quran. Bacalah 10 kali ke Yasin sehari, 20 kali ke 100 kali ke. Saya tak boleh baca Yasin, okey baca Qul huwallah 1000 kali, boleh tak? 1000 kali sehari Qul huwallah. Ingat nak baca Qul huwallah tu kena startkan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggal bismillah panah tadi dah. Kalau tak boleh, kalau baca Yasin, tu tertib dia. Pilihlah mana-mana nak baca Quran penuh boleh, baca Yasin boleh, ataupun nak baca Qul huwallah. Warna kegemaran Rasulullah warna putih, warna hijau. Warna putih, warna hijau. Rasulullah pernah pakai warna hitam, Rasulullah pakai. Warna kuning ada juga Rasulullah pakai. Warna merah ada pendapat kata warna merah ada juga.
Ni sebab boleh mengumpat. Adakah kita perlu mengumpat? Tak. Kalau kita terpaksa mengumpat, maka ni sebab-sebab yang menyebabkan tak berdosa. Kalau kita terpaksa kena beritahu mengumpat. Mengumpat ni menyebut keaiban saing kita. Boleh tak kita sebut asalnya berdosa? Apa-apa pun tak boleh nak sebut mengumpat, tak boleh. Kecuali ni sebab ni menyebabkan kita terpaksa mengumpat jadi tak dosa. Bukan kata suruh mengumpat ni. Oh ni sebab ni kita kena mengumpat ada. Nah, apabila lagu tu, kita pun royak keburukan dia kerana ni salah satu ni tidak jadi mengumpat. Tak dosalah. Ni tak tahulah. Hamba malah gini. Bak pesena hamba jarang komen ni. Bak nama orang kau tuju kepada seorang tu hamba no komen ni. Sebab hamba pun tak jumpa dengan dia. Jadi nak tanya hamba memang tak tepat lah. Nama patut tanya diri dia sendiri. Komen pesena hamba tak boleh nak oyak lah. Orang nama kau gapo dia hamba takut dia maksud ke gapo dia pun hamba tak tahu. Jadi macam isu siapa dia Ebit Liu ko, siapa dia Abu Syafiq ko, siapa-siapa dia ni hamba kurang sikit komen bab orang ni. Kalau bab secara umum tak apa wallahu a'lam. Jadi lah ni kita tengok diri kita, jangan tengok aib orang. Kadang-kadang benda tu dua orang ya masalah. Tetapi apabila ramai sangat nak busy body, benda tu jadi kohar besar. Sedekah baca Quran lebih mulia. Ngaji lebih mulia, tengok aib kita lebih mulia, jangan duk tengok aib orang. Wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin.